Contoh 5, bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Bila dia kata punca, kita mesti tahu y sama dengan kosong ataupun bersilang dekat paksi x antara dua. Y sama kosong ataupun bersilang dekat paksi x. Kalau tengok bawah ni, dia nak punca. Bila ada graf, kita boleh nampak lah yang mana bersilang dekat paksi x sini. Ni bersilang dekat paksi x negatif 4. Sini pun bersilang dekat paksi x ni tengah-tengah 1.5. Jadi punca bagi graf fungsi kuadratik di bawah adalah negatif 4 dan 1.5. Kalau dekat sini dia bersilang dekat negatif 1 dengan 4. So dia punya punca adalah negatif 1 dengan 4. Kalau kita nak buat pemfaktoran pun boleh, ataupun guna formula untuk cari punca. Okey. Ini pun boleh direct masuk kalkulator ni untuk tahu punca guna EQN. Contoh 6, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Bila dia kata punca, biasanya bentuk general ni AX kuasa 2 tambah BX tolak C sama dengan kosong. So, bila punca, Y mesti sama dengan kosong ataupun this one mesti sama dengan kosong. Ataupun dia bersilang dekat paksi X. Ni macam soalan before ni. Lagi satu, kalau kita tak nak buat sama dengan kosong, kiri dengan kanan mesti sama. So, kalau tengok ni, A ni, yang ni sama dengan kosong, kiri mesti sama dengan kanan, baru dia ni punca. Kalau tengok B ni, dia sama dengan 3, kiri dengan kanan adalah punca. Dia sama je. Sama ada kita buat macam ni, sama dengan kosong. So, bila ganti dapat kosong, maksudnya punca ataupun kiri dengan kanan mesti sama. Tak apa tunjuk. A, 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. X ada 1 dengan x sama dengan 3. Bila x sama dengan 1, sini 2x kuasa 2, 1 kuasa 2 tolak 7, 1 tambah 3, 2 tolak 7 tambah 3, negatif 5 tambah 3, negatif 2. Negatif 2 tak sama dengan sini, tak sama dengan kosong ataupun belah kanan. So, maksudnya bukan punca. X sama dengan 3, 2, 3 kuasa 2, nampak tak ganti dalam X ni? Tolak 7, 3 tambah 3. So, 2 darab 9, 18. 7 darab 3, negatif 21 tambah 3. Sama dengan 18 tolak 21, negatif 3 tambah 3, kosong. Disebabkan dapat kosong, maka ianya bersilang. Maka ianya adalah punca. Okay, ini A. B, 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Dia sama ada kiri dengan kanan sama, maksudnya punca, ataupun biasanya orang buat bentuk general, samakan dengan kosong. Ni sebenarnya kenapa? Sebab kita tahu kalau Y sama dengan kosong, maksudnya bersilang dekat paksi X. Ni cara senang, terus compare je. Okay, dua-dua akan dapat jawapan sama. Mari kita tunjuk. X sama dengan 1, X sama dengan 1 per 3. So, 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5, pindah, tolak 3 sama dengan kosong. 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 2 sama dengan kosong. So, ni kita buat sebab Y sama dengan kosong bersilang dekat paksi X. Okay, kita gantikan X sama dengan 1 tolak 7, 1 tambah 2 sama dengan 3 darab 1 kuasa 2, 3 tolak 7 tambah 2. 3 tolak 7 negatif 4, negatif 4 tambah 2, 2. Jadi, dia tak sama dengan kosong, bukan punca. Yang kedua, X sama dengan 1 per 3. X sama dengan 1 per 3. 3, 1 per 3 kuasa 2 tolak 7 darab 1 per 3 tambah 2 sama dengan 3 darab 1 per 9 tolak 7 per 3 tambah 2.
So potong 1/3 tolak 7/3 dapat negatif 6/3 tambah 2. Yang ni dapat negatif 2 tambah 2 sama dengan kosong. Bila kita ganti kita dapat kosong, jadi ini adalah punca. Ni kalau guna kaedah yang ni. Okey. Lagi satu, kita boleh terus samakan kiri dengan kanan. Kalau tengok B ni, ni just nak buktikan, yang ni just nak buktikan teori. Kalau tengok B ni, dia terus gantikan dalam persamaan, lepas tu terus banding dengan kanan. Ni pun sama, dia terus gantikan dalam persamaan, dia gantikan dengan kanan. Bila kiri dengan kanan sama lepas ganti, maksudnya punca. So ada few cara lah untuk buktikan punca ke tak. Boleh guna mana-mana, sama je, still akan dapat jawapan sama. Contoh 7, tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, A, x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 sama dengan kosong. So dia mesti bertunjuk dalam bentuk macam ni, di mana depan ni x kuasa 2, yang ni 6, ni negatif 5x. Kita darab silang. Ni tak payah tunjuk pun dalam, ni tak payah tunjuk pun dalam jalan kira, kita boleh direct je buat dalam kurungan. Okey. So sekarang just nak tunjuk macam mana dapat before kurungan ni. Okey, x ni sama dengan x darab x lah. Tak ada cara lain. 6 ni boleh jadi 2 darab 3 ataupun 6 darab 1. Okey, tengok sini. Ni positif. Bila positif, kita tahu dua-dua ni adalah sama simbol. Kalau sama ada dua-dua positif ataupun dua-dua negatif. Macam mana kalau dua-dua positif ataupun dua-dua negatif nak dapat jawapan negatif? Mestilah negatif. Kalau dua-dua negatif, yang boleh dapat negatif 5 adalah negatif 2 darab negatif 3. Negatif 2 darab negatif 3. Kenapa atas bawah dapat x kuasa 2, atas bawah darab dapat positif 6. Sini negatif 3x, negatif 2x. So kita dapat buktikan benda ni sama, maka yang dalam kurungan adalah x tolak 2, x tolak 3. X tolak 2 sama dengan kosong, x sama dengan 2. X tolak 3 sama dengan kosong, x sama dengan 3. Lagi satu cara sebenarnya boleh je guna EQN. Guna kalkulator EQN, direct dapat punca. Kalau kita guna kalkulator, dapat x sama dengan 2. Bila nak masukkan dalam pemfaktoran, kita tukarlah macam ni. X tolak 2, x sama dengan 2, x tolak 2. X sama dengan 3, x tolak 3. Saya punya kalkulator ni lain sikit. So, kalau guna kalkulator saya ni, tekan menu. Tekan alpha A, polinomial, ada 2. So, masukkan x kuasa 2, negatif 5x, tambah 6. So, dapat 3 dengan 2. Dan kita tukar macam ni lah. Kalau guna kalkulator yang biasa, guna mode EQN. Sangatlah susah juga. B, x kuasa 2 tambah 7/2x sama dengan 2. Dia senang kalau kita buat tak ada pecahan. So semua darab dengan 2. 2x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 2. Okey, semua darab dengan 2. Darab 2, darab 2, darab 2 sama dengan 4. Kita nak buat ni, kita susun dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 4. So 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan 0. Kita patut boleh buat macam ni. 2x kuasa 2 belakang ni adalah negatif 4, yang belakang ni adalah 7. So darab silang, 2x kuasa 2 ni hanyalah 2x dengan x. Apa benda bila hasil darab silang kita boleh dapat 7. So 4 ni sama dengan 4 darab 1 ataupun 2 darab 2. And lagi satu, tengok sini negatif. Bila negatif maksudnya dia punya simbol tak sama. So kita tengok 2 darab 4 dapat 8. Betul? 2 darab 4 dapat 8. 2 darab x darab 1 dapat 1. 8 dengan 1 boleh dapat 7. Dengan syarat sini mesti negatif. So sini pun negatif.
Jadi 2x tolak 1, x tambah 4 sama dengan 0. 2x tolak 1 sama dengan 0, x sama dengan pindah 1. 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Yang ni x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Okay, kalau tengok ni, dia tak tunjuk pun macam mana dia fakturkan, tapi sini adalah cara dia fakturkan. Kalau korang kan ada kalkulator, boleh direct tekan EQN je, terus keluarkan ni. Terus keluarkan ni dan pusing balik macam ni. Kalau ada pecahan, yang per tekan tu akan ada dekat depan X. Okay, yang ni 1 kan, positif 1 dia akan jadi negatif 1. Negatif 4 akan jadi positif 4. C, X per 2 sama dengan 5X tolak 24 per X tolak 4. So, kita nak susun dalam bentuk general lah. Kita kembangkan dan kita susun jadi sama dengan 0. So, bila kembang, X darab X tolak 4 sama dengan 2 darab 5X tolak 24. So, ni X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 4 tolak 4X sama dengan 2 darab 5X 10X. 2 darab 24 negatif 48. So, kita susun. X kuasa 2 tolak 4X tolak 10X. Okay, ni masuk sini jadi negatif 10. Negatif 48 pindah belah kiri jadi positif 48. X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan 0. Okay, baru kita buat pemfaktoran. Boleh direct guna kalkulator. Kalau guna kalkulator dapat 8 dengan 6. Kalau guna manual, saya tunjuk manual kan. So, sini X, sini X. Sini mesti X kuasa 2. Jadi, untuk dapatkan X kuasa 2, X darab X lah. Okay. Yang ni mesti yang belakang sekali, 48. Yang ni mesti negatif 14. So, kita tahu sekarang ni 48 boleh jadi 6 darab 8, boleh jadi 24 darab 2. Okay. Tapi kita nampak kalau 6 dengan 8 ni dua-dua negatif, dah boleh dapat negatif 14. So, negatif 6 dengan 8. So, negatif 6, negatif 8. Kita nampak kalau negatif 6 darab negatif 8, kita patut dapat yang nombor belakang, 48. Darab silang, X darab negatif 8, negatif 8X. X darab negatif 6, negatif 6X. Bila tambah dapat negatif 14X. So, ni pun darab dapat ni, darab dapat nombor belakang. Betul lah ni. X tolak 6, X tolak 8 sama dengan 0. X sama dengan 6, X sama dengan 8. Nak buat direct boleh, nak buat sama dengan 0 baru kira pun boleh. Macam ni pun direct je. D, Y tambah 2, Y tambah 1 sama dengan 2, Y tambah 11. Okay, so kita kembangkan dan kita tukar bentuk general macam ni. Okay. Y darab Y, Y kuasa 2, Y darab 1 tambah Y. 2 darab Y, 2Y, 2 darab 1 tambah 2. Sama dengan 2 darab Y, 2 darab 11. Semua ni pindah pergi belah kiri sebab kita nak bentuk general. Kita nak samakan dengan 0. Dan Y kuasa 2 positif ni dekat belah kiri. Semua pindah kiri. Y kuasa 2. Ni Y tambah 2Y dapat 3Y tambah 2. Yang pindah ni positif 2Y akan jadi negatif 2Y. 22 akan jadi negatif 22. Y kuasa 2. 3Y tolak 2Y dapat Y. 2 tolak 22 dapat negatif 20 sama dengan 0. Okay, nak buat pemfaktoran ni, depan mesti Y kuasa 2. Yang tengah ni mesti hasil darab. Yang ni adalah Y. Kita tengok dia ni negatif. Maksudnya dia hasil darab. Dia 2 ni mesti dia punya simbol tak sama hasil darab dia. 20 sama dengan 4 darab 5. Kita tengok 4 dengan 5 ni boleh dapat 1. Kan, bila kita darab silang, ni Y, ni Y. Untuk dia positif, mesti 5 ni yang positif. Betul? 4 ni yang negatif, baru boleh jadi positif. So, Y, sorry ni X lah. Ni X, ni Y, ni Y. So, Y darab, kalau sini negatif 4,
Sini mesti 5. Tutup. Okey, so Y tolak 4. Y tambah 5 sama dengan 0. Y tolak 4 sama dengan 0. Y sama dengan 4. Y tambah 5 sama dengan 0. Y sama dengan negatif 5. Yang ni nak kira manual, tak payah tunjuk pun tak apa. Biasanya soalan ni kita boleh direct guna kalkulator je. Guna EQN. Terus keluar jawapan bawah sekali ni. Lepas tu dah keluar, kita tukar dalam bentuk kurungan macam ni. Yang penting nak keluarkan bentuk macam ni mesti susun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama 0. Baru kita boleh keluar faktor macam ni. Dan Y yang kuasa 2 ni positif